أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عن عمر رضي الله عنه أيضا بينما نحن جلوس. Jadi an tu ia ta'alluq pada suatu yang dihazafkan dia. Takdirnya ruwiya an Umar radhiyallahu anhu. Takdir ruwiya. Ruwiya an Umar radhiyallahu anhu aidan bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin il tala'a alaina rajulun shadidu bayadhi thiyabi shadidu sawadis sya'ari la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi wa qala ya Muhammadu akhbirni 'anil islami faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ati. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'ili. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha
wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyati yatatawaluna fil bunyan thumma intalaqa falabithtu maliya thumma qala ya Umaru atadri manis sailu qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslimun. Tu bahasa Arab. Tu lafaz hadis Nabi yang diriwayatkan dia oleh Muslim. Arti bagi hadis Nabi itu telah diriwayatkan. Itulah yang kita takdirkan ruwiya an Umar telah diriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu. Daripada Umar, yakni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, pada satu hari ketika kami sedang duduk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia kami? Yakni Sayyidina Umar serta sahabat-sahabat yang lain. Sahabat tu Sayyidina Umar cakap dengan kami, bukan Sayyidina Umar seorang. Sahabat-sahabat yang lain pun bersama juga sekali dengan Umar pada hari itu. Pada satu hari ketika kami sedang duduk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekoyang-koyang. Lurah baru tu. Bukan baru. Lurah baru tahu. Gapo sekoyang-koyang. Sekoyang-koyang apa? Yakni setiba-tiba. Tiba-tiba tu lah, tepa-tepa. Tu. Sekoyang-koyang, setiba-tiba, yakni tiba-tiba, datanglah kepada kami seorang lelaki. Sedang kain seorang lelaki ni sangat putih. Dan rambut seorang laki-laki itu sangat hitam. Tiada kelihatan di atas seorang laki-laki itu bekas-bekas perjalanan. Apa bekas perjalanan? Bayan. Daripada debu atau lain pada debu. Jadi Sayyidina Umar dan sahabat duk tengok ke dia. Dia ni tua tu jah cantik. Jangok lawa. Tua putih. Rambut hitam kelik. Kita boleh tahu kat sini kata jangok dan lawa. Lagi pula suci. Tahu mana kata suci? Kerana tidak ada kelihatan di atas dia bekas-bekas musafir. Bekas-bekas perjalanan tak ada. Gapo? Daripada debu atau lainnya pada debu tak ada di atas dia. Kalaulah orang tu berjalan musafir, kaya ada lah debu-debu kanan pada pasir. Tapi tak ada apa-apa pun di atas dia ni. Tak ada bekas-bekas musafir di atas dia. Dan daripada kami tiada seorang pun yang kenal sama lelaki itu. Dan daripada kami pula siapa? Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Tiada seorang pun yang kenal sama lelaki itu. Tak ada siapa kenal. Mari daripada mana, siapa dia, tak ada siapa kenal. Kemudian dia datang mari bersama kami itu. Duduklah ia seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan disandarkannya seorang lelaki, dua lutut seorang lelaki disandar kepada dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu, maka dia perapatkan dua lutut dia bersama dengan lutut Nabi. Itu cara ijazah. Cara ijazah panggil. Nak ijazah satu perkara, rapatkan. Duduk apa rapat. Bukan nak ijazah suatunya, ijazah jauh tu bukan. Tapi sekarang ni dunia kemajuan dia. Dia kemajuan. Tapi asalnya terima ilmu kan dengan ijazah. Ilmu amalan, ijazah perpelaga lutut bersama dengan Nabi. Tu seorang laki-laki ni, belaga lutut panggil. Bersandar kalau dua lutut, mana lutut berpelaga sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta dihantarkannya seorang lelaki kedua tangannya, dua tangan seorang lelaki itu. Dihantar atas dua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'alluq pada dihantar. Dihantar yakni diletak. Dihantarkannya, diletakkannya kan seorang lelaki itu kedua tangannya akan kedua tangannya seorang lelaki. Dihantar atas dua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah letakkan setelah kesanakan kepala lutut dan meletakkan tangan di atas dua paha Nabi, maka lalu katanya seorang lelaki pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata macam mana? Kata macam ni. Ini maqulul qaul bagi kata. Maqulul qaul, perkara dikatakan oleh seorang laki-laki itu. Apa? Hei Muhammad. Hei Muhammad, jangan baca hiya ni. Hiya Muhammad, bukan hiya. Hei Muhammad. Tafsir pada ya Muhammadu. Hei Muhammad, khabarkanlah kepada aku perihal Islam. Hei Muhammad, khabarkanlah, bagi tahukanlah kepada aku perihal Islam, akan hal Islam, apakah kelakuan Islam. Sahut Nabi, yakni jawab Rasulullah. Sahut Rasulullah, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendalah engkau naik saksi bahawa tiada Tuhan yang sebenarnya Tuhan melainkan Allah Ta'ala sahaja. Dan Muhammad itu pesuruh Allah Ta'ala. Dan engkau dirikan akan semayang 5 waktu, dan engkau puasakan bulan Ramadan, dan pergi engkau naik haji kepada Baitillah jika kuasa engkau berjalan kepadanya, kepada Baitillah. Nabi bagi tahu rukun-rukun Islam. Sebab tu kita ni ada nak ingat rukun Islam. Kamu tak ingat rukun Islam, tak jadi Islam, jadi siam. Tu. Rukun Islam ada berapa? Ada 7 dia kata. Rukun iman ada 5. Ya tengok. Lakah pagak buat kamu ni. Awak ingat rukun Islam lah ni. Kalau gitu, rukun Islam ni untuk menjadikan Islam yang sempurna. Kalau tidak ada satu rukun daripada 5 rukun ini, maka kamu tidak jadikan Islam yang sempurna. Kalau kamu engkar, maka boleh duduk di bayo lah kamu. Itu tempat dia. Pindahlah senara dapur kamu, hidup di kampung mereka itu. Tak payah duduk kampung Islam. Kampung mereka itu selalu dah. Kalau kamu engkar. Seperti semayang, kamu tak nak semayang, buat main-main dengan semayang, jangan tu. Kamu darah kamu halal siap dah. Buat mudah-mudah dengan semayang, buat main-main dengan semayang, lama-lama tubir naik tak kepala. Tu. Ingat baik, buat mudah-mudah dengan semayang. Lama putus punggang naik tak honok, bom. Tak boleh buat semayang dengan semayang, hukum bunuh.
Dah aku bunuhku salah aku gok gitu lah. Jaga molek tu hukum dia besar tinggal semayang. Orang hamba muka kodam hukum tamada aku tu. Hak sungguhnya kena ambil lembai tikai dia. Tikai ambil jolah dah pop masuk sini tubik sini. Tu hukum dia tinggal semayang. Kalau tidur tu tak bangun bakar pondok. Bakar. Rasa taruh lah pondok tu hak asam tu. Pas apa kena biku bakar. Poket langit. Tak biasa orang buk. Nah, jaga baik. Hukum Islam ni jaga baik. Tak ada siapa ni nak jadi Islam palsu ni, semua nak Islam yang sempurna. Tapi nafsu tu ya duduk mengatasi kita. Nafsu tu mengatasi kita, bawa pada kita tu rusak. Tu ingat baik. Ni Nabi pun kata begitu. Selepas pada Nabi kita sebutkan rukun Islam yang 5 tu, berkata lelaki. Lelaki itu berkata, benarlah engkau. Benar engkau hai Muhammad. Setelah dia kata benar itu, maka tercengallah kami, yakni umat dan sahabat. Maka tercengal kami, yakni heranlah kami umat dan sahabat tu melihatkan lelaki itu. Mula-mula lelaki itu bertanya, kemudian dibenarkannya lelaki. Mula-mula dia bertanya, Nabi bagi tahu, dia kata benar. Pelik dia ni. Dia tanya, dia mengaku. Mana tahu orang tu lebih pada Nabi lagi tu. Bukan yang biasa tu. Selalunya Nabi yang periksakan orangnya, tapi dah orang ni bagi tahu. Bila Nabi bagi tahu, orang ni minta bagi Nabi wayak, Nabi bagi tahu, dia kata benar ya Rasulullah, benar Muhammad. Jadi pihak sahabat-sahabat dan Umar pun merasakan heran di atas kelakuan lelaki itu. Mula-mula lelaki itu bertanya, kamanya dibenarkannya lelaki itu pula Rasulullah akan Rasulullah. Dibenarkannya lelaki Rasulullah akan Rasulullah. Jadi benar atas penjawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Umar, ni Umar bagi tahu lagi. Katanya Umar dah hubung hadis lagi. Umar kata berkata lelaki itu pula, hei Muhammad, khabarkanlah kepada aku perihal iman pula. Macam manakah iman? Dikatakan iman seorang tu khabarkan, jadi bagi tahukanlah kepada aku perihal iman dan kelakuan iman. Sahut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau percaya pada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, dan percaya pula pada hukum dan takdir Allah, sama ada baik atau jahatnya takdir, sama ada baik atau jahatnya hukum dan takdir. Kesemua daripada Allah. Percaya pada Allah, panggil apa ni? Rukun iman pula. Rukun iman mesti kamu kena ingat tu. Nanti bila mutu kau mahal-mahal rukun iman tak ingat. Mutu harga berapa ni? 20,000. 100,000. Rukun iman dah berapa? Iman. Aku tanya skru mutu aku tahu. Rukun iman tak tahu. Macam ada orang ke kedarah. Ingat tu, pertama percaya pada Allah tu. Adalah engkau percaya pada Allah. Maka nak percaya pada Allah, ni mesti kena belajar usuluddin. Barulah kita tahu macam mana percaya pada Allah. Tu. Bukan tahu Allah Ta'ala kuasa, Allah Ta'ala memati, Allah Ta'ala menghidup. Bukan sekadar tu. Dalam hal tu ada rububiyah, ada uluhiyah. Rububiyah balik Allah memerintahkan kita, uluhiyah balik kita menumpangkan Allah. Tu dia kena tahu pula tu hukum uluhiyah Allah macam manakah. Maka ini perlu ada belajar. Perlu ada belajarnya ni dan perlu pada memerhati. Tu dia.
Malaikat-malaikat Allah, ni mesti kena percaya malaikat-malaikat Allah. Masuk dalam hati kita bahawa ada bagi Allah Ta'ala itu malaikat. Maka malaikat Allah Ta'ala ni banyak, tidak terhingga bilangan dia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang mengetahui akan bilangan malaikat. Semua yang lain tak tahu. Karena tempat-tempat kita belajar semua ni memenuhi dengan malaikat. Maka malaikat ni macam-macam lah. Malaikat bumi, malaikat langit, malaikat yang bicara ke di atas tubuh kita. Banyak mana dah malaikat. Maka malaikat ni dikata tentera Allah. Maka apabila kamu duduk seorang diri, maka jangan sengkau kata kamu seorang diri. Tentera Allah bersama dengan kamu. Ada tentera Allah, malaikat bersama dengan kamu. Malaikat akan tulis amalan-amalan kamu, daripada amalan baik atau amalan jahat. Semua tu ada tulisan. Tidak sia-sia Allah Ta'ala menjadikan malaikat. Bukan kata aku duduk di atas pondok, aku duduk senyap seorang duduk tengok handphone. Tengok handphone, duduk gosok handphone. Baba tak tahu, tak apa. Baba bukan Tuhan. Kamu takut babo, syirik takut aku. Kamu nak takut Allah, yang takut ke aku. Kalau mu takut ke aku, hatimu syirik lagi tu. Jangan takut. Aku bukan Tuhan, aku orang. Makan berok supamu juga. Bukan aku boleh naik atas langit tu. Ingat baik. Maka ingat malaikat bersama kamu. Kamu duk gosok tu. Nanti hari ni kamu lepas, akhir nanti kamu sesal lah. Kamu tak percaya perkataan, kamu tu sesal. Sesal kamu lagi ke datang. Kenapa rezekimu payah, supaya cari payah atas dunia. Orang lain dapat mudah lah kerana ni, aku payah. Tiba boleh rezeki, curi dengan orang pula. Orang ambil curi pula rezeki kita. Orang mudah-mudah yang kerja, tapi kita kerja lah kerana payah dapat pitih ni. Maka ingat kembali apa saja yang kamu buat di pondok hari itu. Allah Ta'ala akan kifarat kamu pada masamu keluar. Susahlah duduk cari makan. Tu masa guru ayat buat tak berdoli. Tak apa aku kebun banyak. Ayah aku ada kebun beratus rai, beratus hektar. Ambil lah. Kalau kekal kebun tu, keberkatan tu kekal lama. Kebun tak lama, keberkatan tu makin hari makin kaya, makin hari makin kaya. Tu berkatan. Kalau tak ada keberkatan ni, makin hari makin susah, makin hari makin susah. Kalau berkat ada, maka senang. Awal susah, lama senang. Tu ingat baik tu, menjagakanlah. Tu yang buat main-main. Kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah. Maka kitab Allah semuanya ada 114 buah lah. Kata setengah 114 buah. 114 buah. Maka yang besar-besarnya 4 buah, iaitunya Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Maka yang paling hebat sekali ialah Quran, ialah tu kitab-kitab Allah. Rasul-rasul Allah ni mesti percaya. Dan percaya pula pada hukum dan takdir Allah, sama ada baik atau jahatnya hukum dan takdir. Semua daripada Allah. Kita duduk tinggal di atas dunia ni, hal keadaan kita susah, maka itu Allah Ta'ala sudah hukum pada azali. Hidup kita di atas dunia ni ada kesempitan, maka itu sudah ditakdirkan pada azali. Ingat baik, kamu umur berapa tahun, kamu hidup di atas dunia, Allah Ta'ala sudah takdir. Kamu lagi akan datang nak jadi apa? Nak jadi apa, muhandis ke? Muhandis ni kontraktor. Necang. Nak jadi tu, nak jadi doktor. Tu. Nak jadi apa lagi? Takut jadi doktor. Tu boleh takut. Doktor tak apa, tak betul tu hari.
Maka ingat baik nak jadi apa tu. Maka semua Allah Ta'ala sudah takdir. Nah, walaupun Allah Ta'ala sudah takdir, mesti kita melalui berdoa. Karena doa ni boleh mengubahkan takdir Allah Ta'ala di Lauhin Mahfuz. Takdir Allah Ta'ala di Lauhin Mahfuz, maka itu boleh diubahkan dengan doa kita. Ya Allah, jika adalah di Lauh Mahfuz aku seorang yang miskin, maka ubahkanlah jadi aku orang yang kaya. Tu cara doa. Nah, ya Allah, jika adalah di Lauh Mahfuz aku seorang yang jahil, maka ubahkanlah aku ni jadi orang yang alim yang beramal. Ya Allah, jika ada di Lauh Mahfuz aku seorang yang apa lagi yang jahat, maka ubahkanlah aku jadi orang yang baik, orang yang bertuah. Minta je tu. Ya Allah, jika ada di Lauh Mahfuz ni aku ni seorang yang umur pendek, maka jadikanlah aku seorang yang umur panjang dalam ibadat, ya Allah. Tu minta macam tu. Boleh doa dengan minta perubahan daripada Lauh Mahfuz. Adapun perubahan di pada ilmu Allah ini tak boleh ubah. Tu yang ditakdirkan pada ilmu Allah itu tak boleh ubah. Karena yang ada pada ilmu Allah tidak ada siapa yang boleh tahu. Malaikat pun tak tahu. Hanya Allah Ta'ala jua yang mengetahui. Oleh itu mestilah kita minta, selalu minta. Minta. Nah, beranyukkan minta pada Allah Ta'ala. Kena minta, kita susah. Minta, Allah, ya Allah, jika ada Lauh Mahfuz rezekiku sedikit, maka luaskanlah ya Allah, maka ubahkanlah dengan luas rezeki aku. Di mana tempat aku pergi, maka di situlah rezekiku ada. Minta macam tu. Ni tak pernah minta, nak rezeki banyak, minta dak. Tu. Hanya minta juga minta orang tua. Mek kata nyanyo juga kok mek pun. Motang tak nak motang. Noreh tak nak menoreh dah. Ingat baik. Berkata lelaki setelah Rasulullah bagi tahu begitu, berkata lelaki, benarlah engkau hai Muhammad. Jadi pihak sahabat pun kata, oi, macam mana orang ni? Nah, orang ni macam mana ni? Dia tanya, dia membenarkan Rasulullah. Maka lalu katanya Muhammad seorang lelaki. Maka lalu katanya, maka terus katanya tu lalu. Maka lalu katanya, kalau bahasa maka terus berkatanya lelaki itu, hei Muhammad, khabarkanlah kepada aku perihal ihsan. Bagi tahulah kepada aku perihal ihsan, akan kelakuan ihsan. Apakah ihsan? Sahut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau menyembah pada Allah seolah-olah engkau melihatnya Allah. Jika tiada kuasa engkau memperbuat yang demikian itu, yakni melihatkan Allah. Jika tiada kuasa engkau berbuat yang demikian itu, apa? Yakni menyembah pada Allah seolah-olah engkau melihatkannya. Jika tiada kuasa engkau berbuat yang demikian itu, demikian menyembah pada Allah seolah-olah melihatnya tu, maka percayalah engkau bahawa ia Allah selalu melihat engkau. Maka percayalah hatimu bahawa ia Allah selalu melihatkan engkau. Allah Ta'ala sentiasa melihatkan engkau, walaupun engkau tidak pernah melihatkan Allah. Maka melihatkan Allah ni di atas dunia ni tidak harus. Kalau melihatkan dengan jaga, kalau melihat dengan mimpi itu harus. Kerana yang melihat Allah Ta'ala di atas dunia ni, ada seorang ulama namanya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dia melihat Allah, mimpi melihat Allah Ta'ala atas dunia ialah 99 kali. Ya 100 kali. Mula-mula dia berjumpa Allah Ta'ala 99 kali jumpa dengan Allah. Kemudian satu kali
Aku bermimpi pada Allah Ta'ala, tak pernah tanya apa-apa. Nanti jumpa sekali lagi, aku nak tanya ke amalan apakah yang melepaskan daripada api neraka. Maka setelah itu ia mimpi pula jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kali yang ke-100. Lalu tu Ahmad bin Hanbal mimpi berjumpa dengan Allah 100 kali di atas dunia. Masya-Allah, mimpi dengan Allah. Tak mimpi dengan Allah, mimpi dengan Tok Guru tak biasa. Punya Tok Guru kita lari belai-belai lah. Takut dengan Tok Guru, lebih dari 5 lagi. Hei, Tok Guru bukan orang gila. Tok orang makan nasi, bukan makan boyo. Tu dia takut punya. Pas nak mimpi kau dengan Tok Guru tu kita takut. Takut orang tu mimpi pas lari belah-belah. Mimpi ada kat mimpi jumpa tu, mimpi lari. Boom, lari tak tahu buku apa-apa. Lari betara tumor tu ya. Tu. Nah, baru tahu kata tu urus nak pergi kawasan rumah dia. Lah gaib perak. Nusuk gaib. Tanya dia ana tahu saningnya perak je dari mana dah. Jelah juga pas nak jumpa dengan Tuhan kan jauh. Nak jumpa dengan Nabi kau teruk lagi. Dengan Tok Guru pergi rumah tu pun dia lari dah. Tahu kata Tok Guru nak pergi kawasan rumah dia, lari dah. Pakak orang tua je katuk pintu. Katuk pintu je. Takut je Tok Guru pergi rumah. Allah. Pas nak jumpa dengan Nabi ke jauh lagi. Dengan Tuhan tak ada kena bercakap. Tu. Nah Ahmad bin Hanbal. Lepas tu bawa kita terkala jumpa dengan Allah Ta'ala, mimpi melihat Allah Ta'ala kali yang ke-100. Maka tanya, ya Allah, apakah amalan yang selamat daripada api neraka? Apakah amalan yang selamat daripada api neraka? Maka Allah berfirman kepada Ahmad bin Hanbal, iaitu amalan wirid yang kita selalu baca lepas mayang. Nah, amalan wirid la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam la ya'udus salam hina rabbana bis salam wa adkhil jannata was salam. Baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahil alamin. Baca habis tu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi dia hubung lagi amanar rasul. Pihak kita tak ada amanar rasul. Dia hubungi lagi amanar rasul bima unzila ilaihi rabbul mu'minun. Hubungi siapa kira subhanallah 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 tiap-tiap kali lepas sembahyang. Siapa dia amal macam ni, maka amalan ni boleh melepaskan dia pada api neraka. Tapi orang kita ni duk zikir tak sebut lagi, dah tahu lah. Sebut kata neraka nak tak say. Zikir tak say kok. Orang zikir dah subhanallah subhanallah. Apa buruk tua ni? Tu. Ingat ajar pelajar ada apa buruk tua anak kita ni. Mudah-mudahan tak ada lah buruk tua. Buruk tua ataupun keruku. Keruku nak keruku. Keruku ni mata celak luah mulut katuk. Kita kata tu keruku, mungkin keruku. Keruku nak. Keruku yang mengayak tak tiapi tu. Kalau kau bodoh kau mengayak, tak bisa duduk tahu hendak dia dekat hendak orang semata. Mengayak, tu keruku. Lepas tu dia tak cakap pun tapi mata ni kau bulat ting. Mulut tak kata gapo. Tu ada. Maka kalaulah kita dalam majlis zikir, mata luah bukan jenera. Kalau jenera tu lain pula. Ni tak ada jenera, tak ada tidur, tak ada apa, mata luah itu. Tu kan ruku. Kalau buruk tua, duk macam tu. Buruk tua, tak ada mengayak tu kan ni tak ada gitu. Tak ada kata apa-apa, subhanallah pun tak ada kata. Tengok kata pun tak ada tengok, kau ni pun tak ada tengok, betul gitu ya. Tu buruk tua.
Kerau dukunya ni. Dia bukan duduk gitu, duduk mengayak. Tu ada pun. Mudah-mudahan tak ada sini. Tu ayat tu perangai orang tu ada perangai menatang tu ada. Sampai ada sebut dalam satu kitab, manusia ni kalau dia pakai nafsu dia akan timbul 10 perangai menatang. Tu dia akan timbul perangai dia 10 ekor menatang. 10 ekor menatang. Ingat baik kamu tu. Jagakanlah. Tu orang yang bermimpi jumpa dengan Allah Ta'ala, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Lepas tu dia kata mazhab-mazhab, dia ikut ulama, dia ikut mazhab. Apa sungguh mulut debat-debat mimpi tak dengan Tuhan. Dia semimpi dengan Allah Ta'ala, jumpa dengan Tuhan 100 kali di atas dunia. Masya Allah. Kalau itu hukum melihat Allah Ta'ala di atas dunia dengan mimpi itu harus. Kalau siapa dakwa kata dia jumpa Allah Ta'ala dengan jaga, kufur. Itu perbezaannya. Maka di akhirat esok ini boleh tengok Allah Ta'ala. Datang atas mazhab ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala boleh dilihat. Maka lihat ni Allah Ta'ala memperlihat, bukan kita melihat. Allah Ta'ala memperlihat, mana Allah Ta'ala menyatakan sifat perlihat kita, boleh nampakkan dia. Bukan perlihat kita pergi nampak Allah dah. Kerana melihat kita ni, perlihat kita ni benda baharu. Maka benda baharu tak boleh pergi jema melihat akan perkara yang qadim. Tak boleh sama sekali. Maka yang memperlihat Allah. Lalu tu melihat Allah Ta'ala dipanggilkan tajalli. Tajalli. Allah Ta'ala pernyatakan diri kita, boleh lihatkan Allah. Lalu itulah apabila Allah Ta'ala memperlihat, kita nak royak, nak khabarkan zat Allah, tak boleh khabar. Kerana bukan kita lihat, Allah Ta'ala memperlihat. Tu faham tu masalah tu. Allah Ta'ala bui tengok, bukan kita pergi tengok. Kalau kita tengok, mesti kita nampak, kita boleh sifat. Macam ni, macam ni, macam ni. Oh, aku pergi tengok kereta suti hari ni. Kereta sebuah hari ni, oh cantik sungguh kereta dia. Kita bagi tahu satu. Pasal benda ni, aku yang melihat. Tapi di akhirat esok Allah Ta'ala memperlihat, bukan aku melihat. Apabila Allah Ta'ala memperlihat, di situlah tak boleh kita nak sifat zat Allah, tak boleh. Macam mana tak boleh nak royak kata Allah Ta'ala ada tangan, ada, tak boleh royak. Maka nikmat yang paling lazat, yang paling sedap sekali di dalam syurga ialah nikmat melihat Allah Ta'ala. Tu yang paling hebat sekali. Tapi orang semua atas dunia ni duk perasan, duk nampak dalam otak dia apa? Bidadari tu je. Oh, jangan bidadari. Kalau perempuan ke pok dari. Nah, padahal dah yang paling hebat sekali dalam syurga, yang paling sedap sekali dalam syurga ialah dapat melihat zat Allah Ta'ala. Dengan sebab begini, kadang-kadang masuk syurga boleh lihat Allah Ta'ala setiap masa. Setiap masa boleh lihat. Ada orang melihat Allah Ta'ala tiap-tiap hari. Ada orang melihat Allah Ta'ala tiap-tiap minggu. Ada orang melihat Allah Ta'ala tiap-tiap sebulan sekali. Ada orang melihat Allah Ta'ala tiap-tiap setahun sekali. Ada orang melihat Allah Ta'ala sama hidup dalam syurga boleh lihat satu kali. Masya Allah. Sebab tu dalam doa hak kita baca pagi-pagi tu, hak kamu jenera tak nak baca mana tu, bukan tak nak baca, tak ingat mula ke ni. Tak ingat. Tu ada akhir ni, warzuqna nazaran liwajhikal karim, dan rezkilah olehmu ya Allah akan kami akan menilik akan zat Allah Ta'ala yang maha mulia. Ada akhir dia ada. Doa Syekh Bakar bin Salim yang kita selalu baca lepas subuh tu. Allahumma ya azim sultan ya qadimal ihsan ya dam iman ni'am ya kathiral jud. Baca istiqamah semua doa tu barakah.
Nah, barakah doa tu, doa wali tu. Wali Syekh Wakamin Salim ni 40 tahun dia semaya Isya dengan dia semaya subuh dengan sembahyang Isya. 40 tahun. Sembahyang subuh dengan sembahyang Isya. Biasa. Berketuk berkali. Sembahyang subuh dengan sembahyang Isya 40 tahun, bukan 4 hari, 40 tahun. Dia duduk tahiyat awal, tahiyat akhir, tak pernah duduk bersila macam kita ni. 40 tahun. Tu tuang doa tu, Syekh Abu Bakar bin Salim. Tempat ma'bad ibadat dia duduk dekat makam Nabi Hud alaihi salam. Dia ada buat makam halau ya. Dia pergi ibadat situ. 3 bulan makan buah tamar ya. Kita duduk pondok makan nasi segatang tak cukup lagi. Masalah buat misal je tu. Tu ayat katanya kita amallah, ingatkanlah doa tu. Doa Syekh Bakar bin Salim. Ni sahabat pondok ni bukan apa letak ni nama fakhr wujud tu Habib Ali. Habib Ali Abu Bakar. Dia letak. Dia mari sini pada tahun mula-mula tu. Suruh dia letak. Habib letak nama dia tak nama pondok. Lepas tu saya apa je raya bawa benar tak itu Darul Ihsan betul ya. Atau saya tu pun tak fakhr wujud je. Dia bagi tahu Beli tak fakhr wujud Beli tu fakhr wujud. Syuf. Apa nanti tengok. Lepas tu dia sampai sini hari Jumaat tu apa cek tebah. Tu tebah bahasa Arab itu, tak ada bahasa Melayu dah. Lemai tu bahasa Arab apa. Dia pun tengok. Lepas tu turun pada tu lah. Boleh ya tak. Mula-mula dia kata tak boleh. Mula-mula nanti nak fikir dulu tak nama fakhr wujud tu. Nah, selepas tu dia tengok kita, pun kita ini sudah cakap dengan dia pun letak. Insya-Allah. Nah, nama pondok ni ialah pondok fakhr wujud. Bukan apa letak tu. Baba letak Darul Ihsan dah lagi moho. Darul Ihsan wal Ahmal. Dia mai letak fakhr wujud. Moho tu tinggal. Dia tak fakhr wujud. Bukan apa letak. Lepas tu doa fakhr wujud hang duk baca bagi tu. Allahumma ya azim as-sultan. Kadang-kadang wak ai tawa je doa tu lah. Nah, wak ai tawa ya. Cak tu. Hingga kerak bukan kita hingga Allah Taala hingga. Allah Taala siap kita siap. Maka masa tu tiang yang mula-mula tiang tu dia rasa menyandar. Apa ingat ke dia mau duk dakar tu. Tiang ni yang mula-mula. Ni. Kalau hari tu sebelum pada buka pondok ni dia ada lah orang tiang ni pakai pakaian putih. Kalau atas tu warna hitam. Atas tu. Nu hitam tu. Kita takut ke atas tu. Tu. Kalau kat bawah ni okey, ni cantik. Rupa cantik berjanggut warna putih. Cuba mai tidur malam tak percaya. Oi mengatik. Ilaha illallah jumpa lagi takut apa? Kita ada kaki tak gitu ke? Orang molek tu. Orang molek, orang cantik, bukan orang huduh atas tu. Dia mari tu, atas warna hitam. Atas hitam rupa. Habis sekarang ni tak tahulah dulu, masa dulu. Mungkin alhamdulillah sekarang tak ada dah tu. Masa dulu ada. Masa tu belum ada kita siap lagi tu. Ada orang mari malam-malam duk zikir kat dalam ni. Kita ada jumpa. Masa tu. Nah, tuan pakaian putih, janggut putih dah. Ni kalau koyak dia mata, bahawa ikutmu nak cara berita kan. Nak percaya tu bukan wajib percaya, bukan beriktikad gitu. Bahang mungkin masalah iktikad gitu. Maka apabila mu nak tahu, mu marilah seorang kamu, jangan ramai-ramai tak jumpa. Mari seorang kamu duduk sini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Buka 2 malam ni. Jumpa tak ada apa dah lah. Tu ya sungguh tu. Sampai tu doa tu kamu amallah doa tu. Ingatkanlah doa tu.
Bukan apa letak tu. Baru tak letak sahabat. Hak apa letak tu habis tinggal buat lain. Habis letak fakhrul wujud. Besar fakhrul wujud ni. Kalau kamu pergi kat Yaman, fakhrul wujud ni ya nenek Habib bagi rumah. Fakhrul wujud Syekh Bakar bin Salim, nenek dia. Tu besar, bukan biasa dah. Kalau kat Yaman Hadraul Maut lah. Kat sini orang tak tahu kisah dia. Pada siapa dia semayang, ambil semayang wudu fardu isya, boleh semayang fardu subuh. Apa kali buat kamu ni? Aku mengaku dah. Apa kali buat kita ni? Sekali tak apa, dalam hidup kita 40-50 tahun ni. Ada tak? Tak ada. Tapi dia 40 tahun. Mana katanya tak ada tidur. Dia tidur duduk gini ya. Tak ada tidur gitu dak. Tu syurga. Kalau nak syurga sungguh bolehlah tu. Masya-Allah, tu berkat maka kita boleh dia syubhat tak apa dah. Amal doa dia tu. Allah ya azim maka akhir doa tu ya ada sebut warzuqna nazara ila wajhikal karim. Tu itu minta doa boleh tengok zat Allah Subhanahu wa taala. Nak minta doa juga. Macam nak minta doa, sesalah kita tak ada tengok Tuhan. Masuk syurga tak boleh tengok Tuhan. Sesah habis-habis sesah. Ada seorang sekali sama hidup sekali saja. Tu pun sesah habis sesah dah. Ada orang tu setahun sekali, ada orang sebulan sekali, ada orang seminggu sekali, ada orang tiap-tiap hari sekali. Ada orang setiap masa. Tengok macam mana. Allah Ta'ala memperlihat. Lalu tu dikatakan tajalli. Itu je paling sedap sekali. Melihat zat Allah Ta'ala sedap sehabis-habis sedap. Sehingga pergi tengok Allah, boleh tengok Allah balik ke syurga. Maka cahaya syurga makin bertambah cerah. Maka bidadari bertegur. Abang buat amalan apa ni? Cerah ni. Tak ada tak ada. Maka apa yang kita kata dia mari ziarah Allah Subhanahu wa taala. Cerah. Tu, seminggu sekali, ada sehari-hari macam-macam lah. Tu maka tengok situ, lihat itu, maka kita i'tikad Allah Taala memperlihat, bukan kita lihat. Karena kalau kita lihat itu tak boleh. Karena kita baharu Allah Taala qadim. Maka benda baharu tak boleh pergi jemur, tak boleh pergi tumpu kepada perkara yang qadim. Hancur kalau Allah tak boleh lihat. Ni tu besar. Lalu tu kita selalu berdoa. Tu dia weh. Maka kita ni nak lihat Allah. Jumpa dengan Nabi dulu. Dengan Rasulullah. Jumpa dengan Rasulullah. Dengan Rasulullah tak pernah jumpa. Dengan Nabi nak jumpa macam mana? Kalau kamu dengan Rasulullah macam mana? Sebelum jumpa. Bisa tengok Rasulullah. Jangok ke tak jangok? Nak tengok Rasulullah mengajar selawat dia. Mengajar selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni selawat kat mana pun yang dia mau selawat. Kita tidur semata Allah 4 jam tidur. Tak ada lah hari tak tidur. Kalau dia tak tidur tercang tu kata hari tu alamat kiamat. Jangan jadi alamat kiamat. Tu. Jangan jadi orang tidur banyak. Ingat baik. Berkata lelaki, hei Muhammad, khabarkanlah kepada aku dari hal tanda-tanda hari dekat kiamat. Tanda-tanda hari dekat kiamat, alamat-alamat hari dekat kiamat, hari hampir kiamat. Sahut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila diperanakkan oleh hamba akan tuan hamba peranak jadi anak jadi pengulu. Dia hamba, dia orang biasa, tiba-tiba anak dia jadi pengulu dia. Ada ni? Ada. Sekarang dah ada. Tapi tak boleh cakap dalam ni. Tak boleh cakap ni.
Nah, ni dia weh. Ada dah diperanakkan oleh hamba akan tuannya. Apa tuan? Tok pengulunya bagi hamba. Asalnya anak ni jadi hamba bagi ibu. Tapi tak, tiba-tiba ibu tu jadi hamba bagi anak. Ikutlah anak nak gapo. Tu ikut nak duit 200, leh 200. Nak 500, leh 500, tak boleh ikut letak lama. Tapi kita tak ada macam tu lagi. Jadi sifat tu ada dah. Sifat tu ada dah, tapi diri benar tu belum ada lagi. Sifat anak jadi penghulu mak itu ada dah. Mak duit 200. Mak nak duit 200. Taklah. Kalau tak ke datuk ni. Kakak dia banyak weh. Weh kat sebui. Ya tengoknya. Mak pun ambil 200 ni ambil. Ngapok dia takut, pok kangkau lalu dah. Ngapok dia takut dah leh anak ni. Ambil 200, hai. Buat apa 200? Lawan ni. Nak lalu dah, pok tak kira dah. Malaikat pok tu tua ada arah tu. Nampak muda-muda anak buat gitu kan, setakat hendak ambil luar tu kau. Pok lah. Kalau mak dak turutlah anak. Tu jangan kamu jadi pengulu bagi makmu. Jangan jadi pengulu bagi mak kata macam tulah. Mak kata pitih tak ada, anak tak ada lah. Ni dak takir mak. Tak apa mak. Jerekoh mak tu tak nak kacak jerekoh. Masuk jerekoh tu dah. Jerekoh atau suaranya kuat jerekoh dia tu, tu banyak macam tu. Tu sifat dia, bukan yang sungguh hati lagi. Yang sungguh hatinya hamba beranak, anak dia di pengulu dia. Tu. Dan bahawa engkau lihat orang-orang hina yang tiada pernah memakai kasut, hidup bertelanjang, kekurangan makanan dan pakaian, hanya hidup dengan memelihara kambing. Engkau lihat akan mereka bergerak mendirikan bangunan dan rumah-rumah yang besar. Sebab tu sekarang ini kalau kita tilik orang yang rumah besar-besar dulu hari tu, lah makan selipar cepik. Dia kata makan kaki ayam. Kaki ayam, mana kaki ayam? Jadi tak ada makan selipar dulu. Kerja dia kutip sapah. Sapah jual. Tapi sekarang ni bangunan tinggi-tinggi rumah dia. Macam tu tak? Macam ada lagi. Dah ada dah yang ni. Ini ada dah. Jadi bermakna timbul perkara ni mengingatkan bahawasanya kiamat tu dekat, kiamat tu sudah hampir. Tu. Apabila datang masa yang tersebut. Apabila datang masa tersebut, apa masa tersebut? Yakni diperanakkan oleh hamba akan tuannya. Tu. Dan orang hina yang tiada pernah memakai kasut, hidup bertelanjang, kekurangan makanan dan pakaian, hanya hidup memelihara kambing. Engkau lihat akan mereka bergerak mendirikan bangunan dan rumah-rumah yang besar. Tu. Apabila timbul perkara tu, perkara tu sudah datang, tanda dekat telah hampir kiamat. Dekat tu nak kiamat tu. Lah ni dekat benar lah. Itu di Mekah tak biasa, tak pernah berlaku salji. Kata salji. Salji ni himat. Himat bukan himat dah, himat. Tu. Bahan molek tu. Boleh main tu akhir bahagi jauh. Dekat-dekat ni himat ni salji. Gitu. Salji hak putih turun tu. Timbul dah di Mekah. Mekah ni tempat yang panas, ada salji. Timbul dah. Hujan lebat baru pas hari ni ya. Hujan lebat, hujan boh baru banjir. Mari di mana pula tu? Dekat dah kiamat. Kiamat tu dekat. Manusia ni sibuk dengan dunia banyak sungguh. Balik agama, apa yang agama buat dunia semata. Sebut agama, tapi dalam isi itu dunia saja. Duk banai bangunan.
Membandingkan bangunan panggil. Tu. Bukan membandingkan amalan, bandingkan bangunan. Kemudian itu berjalanlah lelaki. Kemudian itu kemudian daripada tadi adakah langkah ke? Masa apa langkah ni? Jadi baca dengan bisu ni weh. Tu. Ada sikit hak atas tu. Langkah berkata laki, "Hei Muhammad, khabarkanlah kepada aku bilakah datang hari kiamat?" Sahut Rasulullah, dari hadis makian, dari hal hari kiamat tu, tiadalah orang yang ditanya. Orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Siapa orang yang ditanya? Ialah Nabi kita. Siapa orang yang bertanya? Ialah seorang laki-laki. Takkah orang kena tanya lebih tahu pada orang yang menanya? Seolah-olah begitulah. Berkata lelaki, "Hei Muhammad." Tahu langkah tu baris tu. Dia supa lah. Langkah tak sedar bang. Tak apa tu, sama je baca boleh bahasa Melayu dah tu. Tapi perkara yang atas tu panggil atas jalan pertanyaan tu. Tiadalah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Takkah orang yang kena tanya nak tahu lebih dari orang menanya? Orang menanya itulah lebih tahunya. Gitu. Kemudian dan setelah selesai itu berjalanlah lelaki yang tersebut, lamulah masanya Umar. Aku berdiam diri. Lepas pada seorang laki-laki itu berjalan pergi, lamulah masanya aku berdiam diri, tak ada kata apa-apa. Nak tanya, begitulah benda-benda sulit-sulit tak boleh buat tanya mai-mai. Kerana Rasulullah dah bercakap dua orang tu, kita orang suku sakak dah kita tanya, "Rasulullah, siapa saat ni?" Tak kena dah bergaduh kita. Dan Rasulullah nak royak, nak bagi tahu, ya bagi tahu, tak kena kita tanya. Umar pun kata orang tu pergi lama dia tak ada kata apa-apa ya. Sehingga kemudian berkatalah Rasulullah kepada aku, "Hei Umar, adakah engkau mengetahui siapa lelaki yang datang bertanya tempoh hari tadi?" Siapa laki-laki bertanya tempoh hari hak mari ni? Siapa laki-laki? Ada kamu tahu? Tu. Hei Umar. Hei Umar, ia tanya, adakah engkau mengetahui siapa lelaki yang datang bertanya tempoh hari? Tahu tak? Sahutku, yakni Umar tu, Allah dan Rasulnya, Rasul Allah yang lebih mengetahui. Berkata Rasulullah, dialah Jibril alaihi salam. Ia Jibril datang kerana mengajarkan agama kepada kamu. Ni ayat umat dan sahabat pangkat dia terlebih. Jibril dia boleh tengok dah. Jibril kita tengok dah. Hak kita boleh tengok apa? Hantu. Jibril jauh. Hak kita hantu tu acak. Punya ayam kukuk pun hantu dah. Takut nak tidur pondok seorang tu. 2-3 ya selik lagi. Tidur jaga wik awal, jangan tidur tak jaga tidur. Gitu. Masya-Allah. Jibril ni royak tahu Umar dan sahabat setengah-setengah sahabat tu masa hidup lagi boleh tengok Jibril. Masa hidup boleh tengok Jibril alaihi salam. Dia buat rupa baru, rupa cantik, lawa mari. Boleh tengok. Tu malaikat rupa jangok dia buat mari. Sebab tu lah kalau kita rupa nampak orang pelik-pelik, tak pernah tengok tu ni, selalu jabat salam dengan dia tu. Bersopahah lalu siapa dia jangok ni weh. Tak pernah tengok ni. Tu. Kalau malaikat, kalau Nabi Khidir dah,
Nabi Khidir ni dia buat rupa tak cantik, rupa huduh-huduh, rupa yang kita benci. Kita hidup sekarang ini ni kita benci siapa? Benci orang tua, benci budak-budak, benci kanak-kanak. Maka Nabi Khidir macam tu dia buat. Dia buat rupa orang tua sekali tu kan, baju cuma. Nah, bawa Datuk ni sembah. Ingat tu. Kalau kamu tak kenal jangan dak buat ejek-ejek mai. Takut kena Nabi Khidir alaihi salam, sudahlah kamu. Kerana Nabi Khidir ni dia tak mati. Nabi Khidir, Nabi Ilyas alaihi salam dia tak mati. Dua ni. Tak mati. Ni nabi yang ada di atas dunia. Nabi Khidir dengan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ni tua bagi segala penawar di atas muka bumi ni. Kalau tu kita nak ambil pokok kayu, nak ambil ubat, nak ambil kayu, nak ambil ubat tu, ubat ni pergi salam, bagi salam Nabi Ilyas. Kan Nabi Ilyas tak mati. Bisa assalamualaikum ya Nabi Ilyas. Tu kerana dia ketua bagi segala penawar, segala ubat-ubat di atas dunia ni. Bagi salam pada dia. Nabi Khidir. Nabi Khidir ni pakai subahja. Subahja. Lepas tu tulang dia ni kanan ni, tulang keriking ni tak ada ni. Lalu itulah kita jabat salam dengan orang ni, dia sunat ramah jangan ramah teruk ke patah tangan. Tu. Ramah kalau tulang tak ada ni aja. Kita bagi taruh pecaman alamat. Kalau kita salam dengan orang, kita ramah sikit kan. Kalau tulang tak ada tu, orang tua tulang tak ada tu, macam tu Nabi Khidir alaihi salam. Nah, bukan tulangnya patah dak lah. Tulang tak ada ni. Nabi Khidir sebelah kanan. Kita buat salam sikit, jangan perop tu. Sikit lembut tangan dia. Tu di Yaman ada di Masjid Ba'alawi. Jadi apa pun dok pergi tak biasa jumpa. Jadi semua dia ribat tarim ni. Ribat tarim ni ribat pondok lah, ribat ni pondok. Pondok yang paling lama sekali di atas dunia. Dia mula-mula buka pondok ialah di ribat tarim di Hadramaut Yaman tu. Mula-mula buka pondok. Tu situ dia pengasah mula, lepas tu dia pecah lagi. Di petani di mana-mana rata. Situ mula-mula pondok. Maka di situ tepi pondok tu ada Masjid Ba'alawi. Masjid Ba'alawi yang dibinakan oleh Faqih Muqaddam. Katanya masjid tu Ba'alawi nama dia. Dia buat masjid tu sama besar dengan Masjid Nabawi di Madinah. Masjid ya. Maka setiap hari Jumaat petang, hari petang asar. Kalau lagi semayang dengan takdir Tuhan kan, dengan pemberian rahmat Allah Ta'ala, boleh jumpa Nabi Khidir. Di situ tempat tu. Lalu tu di ribat tarim ni, di ribat ini setiap waktu asar dia keluar semayang asar di masjid tu. Pondok pergi semayang itu. Waktu asar hari Jumaat. Lepas tu semayang masjid lah pondok. Tu di ribat tarim. Masjid Ba'alawi, masjid lama. Dia buat masjid tu, dia buat seorang dia ya. Dia buat dengan tanah. Dia ambil hemah, dia buat kereta kayu, dia ambil tanah, muat atas kereta kayu, bawa segi, buat masjid seorang dia. Tak ada tupu orang pada sampai tu masjid tu dia berkat. Dia buat dengan ikhlas, tak ada balas, tak ada apa. Kita lah ni bila sudah sejik tu Allah balah angin. Mau makan ngop ramang lah sejik tak sudah tinggal kayu tu kata dak cakong dah. Kamu pakai tu buat sejik banyak tinggal bangah. Dia buat seorang dia. Masjid dia sama luas dengan masjid Masjid An-Nabawi, Masjid Nabi SAW di Madinah. Luas mana Masjid Nabi, maka Masjid Ba'alawi luas tu. Maka di situlah banyak orang berjumpa dengan kabin Nabi Khidir alaihi salam. Ada tu kisah dia panjang lagi lah kalau royak tu. Orang-orang ada berjumpa dia lah. Orang sana barakat ni. Orang sana tu barakat benar. Kerana sana yang maksiat kurang. Dulu tak ada, tapi banyak lah. Sekat masuk internet, sosial internet banyak ni, maksiat masuk. Dulu tak ada. Tak ada dulu. Nah, apa lagi duk berapa bulan, 6 bulan tak kenal Latino.
6 bulan duduk tu tak biasa tengok, tak pernah tengok rupa orang perempuan tu macam mana. Tak biasa. Nak kata rupa macam mana, tak ada. Bawa selepas duduk 6 bulan, nampaklah perempuan jalan kat tu, jalan kat ni, jalan ke pasar tu, dia ada buka buat kedai baju perempuan, orang bakal keluar tu. Baru tengok, oh, perempuan sini macam ni weh. Ni selama 4-5 bulan tak pernah tengok perempuan duk. Oi, tak tengok seorang pun tak apa lah macam tu. Tak ada. Baru lepas 6 bulan tak ada lah. Ada. Sekarang banyak. Lepas tu orang belajar dulu tu 10 tahun tak biasa tengok perempuan. Oh, ada budak nyelimo tu. Budak nyelimo tu duduk 10 tahun. Tak biasa tengok orang tino. Tak biasa tengok. Betul ke orang tino, orang perempuan macam mana, tak pernah tengok. Pak kita ni tengok kalau rupa ada pala atas kaki lep bawah. Kita ni nak tengok lagi dia nak pasar malam penuh lah perempuan. Situ tak ada, kita keluar pada rumah lagi tengok dia mana. Tak ada. Tengok tak ada belum sekor tak apa dah. Tak ada. Masya-Allah. Lepas duduk 6 bulan tu lah baru nampak ni seorang. Ni baru banyak. Kerana kemajuan. Kemajuan dunia masuk, perempuan keluar. Belum ada tu tak ada. Masya-Allah, barakah lagi. Sekarang ni tahulah. Masa sekarang tak tahulah tu. Tu habis nah. Apalah itulah dunia. Lepas tu kita tilik masa lepas-lepas dulu tu macam mana. Sahabat tu ada cerita tu guru ke pelajar dalam pondok libat tarim tu hingga jadi menantu guru, jadi menantu tu. Guru ambil dia buat menantu. Duk setahun 2 tahun tak dapat anak. Guru panggil dia. Kan tak ada belah anak ni. Buat apa bini belah anak ni? Dia tak tahu. Tu no ayat tu orang mengaji masa dulu. Oh, hok lah ni tu baik peratung tu pun reti lah. Masya-Allah. No ayat tu ni benda tunjukkan tu. Benda tunjukkan. Ni ambil duk habis bagi tahu. Jadi menantu guru, dia belajar di ribat menjadi menantu. Maka guru ambil dia buat menantu. Ni 2 tahun tak dapat anak. Tak dapat anak apa? Guru tanya lah. Anak mu 2 tahun tak dapat anak ke mana ke? Apa orang bin dapat anak ni? Mu tak tahu. Tak tak. Lepas tahu tu orang belajar. Mana kata dia tupu pada ilmu sungguh. Tabak tu alim. Sekarang lah ni tahu habis. Hak jalan ada sekor. Taning sekor. Hak nyai sekor. Dia jahat sekor. Tak tahu penuh. Masa duk mengaji. Masa mengaji ni ada lah kau. Hari ni nak cakap dengan, hari ni nak kecek dengan hak jalan lah. Cakap jalan. Ya, buat apa? Tu mengaji. Hai esok kecek jahat pula. Hak lusa ni kecek hak mana-mana? Hak nesta pula. Habis ikut lilik. Lepas nak boleh ilmu kat mana? Ambil gagal tu tak ada air. Bila nak penuh? Tu ingat baik kamu nak ilmu yang barakah. Kamu pantang benda tu ya. Allah Ta'ala akan bagi kamu. Kalau kamu tak pantang, habislah kamu. Tu habis. Kata tu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Keterangannya katanya sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil iman. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallah, subhanakallah.